Okay, Assalamualaikum. So, hari ini kita sambung lagi pelajaran yang lepas. Kita masih dalam bab 2, pemfaktoran pecahan algebra. Tapi yang ni yang part 3, insyaAllah yang ini yang last lah untuk bab ni. Okay, so kita tengok contoh 15. Contoh 15 ni soalan dia permudah setiap yang berikut. Permudah, so kita kena selesaikan lah. Contoh soalan A, 4A per 5 tambah 3A per 5. Pecahan kan? Kalau pecahan, operasi tambah ataupun tolak, kita mesti pastikan yang di bawah ini mesti sama. Dalam kes kita yang ini, dalam contoh 15 ni, semua sama. So, tidak ada masalah. Kamu boleh proceed. Okey, tengok A. So, bila di bawah dia sama, kita boleh terus tambah lah. 4A tambah 3A per 5. Betul? So, 4 ayam tambah 3 ayam jadi 7A per 5. 7 dengan 5 tu boleh potong? Tidak kan? So, sampai sini sahaja. Habis. Tidak masalah kan? Okey, tengok B. Cuba baca soalan B. Y per 2X tolak 3Y per 2X. Pun sama. Kes dia di bawah ni sama. So, boleh terus proceed. Boleh terus tolak. So, Y tolak 3Y per 2X. So, Y tolak 3Y berapa? 1Y tolak 3Y akan dapat negatif 2Y per 2X. Setuju? Lepas tu tengok 2 dengan 2 boleh potong ke tidak? Ni 2 dengan 2 di bawah ni boleh potong? Boleh. So, mana yang boleh potong kita potong. So, jawapan akhir ialah negatif Y per X. Habis. Okay. Boleh faham setakat ini? Terus kepada soalan C. Soalan C pun sama. Pembawah dia sama. 5W. Betul? So, bila pembawah dia sudah sama, kita boleh proceed buat terus. Okay. So, X tambah 2. Hati-hati. Cikgu bilang selalu hati-hati sama tolak. Dia jahat sikit. Dia suka terkamu. So, bila ada negatif di tengah-tengah ini, hati-hati. Kenapa? Sebab bila negatif, X ni positif kan? So, bila negatif, jumpa positif, tetap negatif. Okey, itu tidak masalah. So, tolak X. Di sini yang mau hati-hati. Bila negatif, kamu jumpakan dengan negatif yang di sini, dia akan jadi positif. Nampak kan? So, per dengan 5W. Boleh? Masih dengan cikgu. Kemudian kita tengok adakah yang sama spesies. X dengan X. Yang ini yang tiada pemboleh ubah dengan tiada pemboleh ubah. So, kasih dekat dia supaya kita tidak confuse. X tolak X tambah 2 tambah 5 per 5W. Okay. So, X tolak X. Kosong lah kan? Habis. X tolak X habis. 2 tambah 5 berapa kelas? 7. So, jawapan dia 7 per 5W. Habis. Masih dengan cikgu? Masih senang kan soalan dia sebab bawah dia sama. Cuba kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 16. Okey, soalan dia sama juga. Permudah setiap ungkapan berikut. Tapi dalam kes ini, kita punya yang di bawah ni tidak sama. Nampak? Tidak sama. So, macam yang selama ini kita belajar, bila pecahan, kemudian operasi tolak ataupun tambah, syarat dia mau tidak mau yang di bawah ni mesti sama. Okey, sekarang yang ini 4Y, yang ini 2Y. So, cari jalan macam mana supaya sama. Okey, tengok sini. Okey. So, 4Y. Yang ini 4Y. Yang ini 2Y. So, macam mana 2Y ni pun jadi 4Y? Pandai. Kena darab dengan 2. 2Y darab 2 dapat 4Y. Jangan lupa, bila di bawah darab 2, atas pun mesti darab
2. Masih dengan cikgu. So, tulis 1 darab 2, 2. 2y darab 2, 4y. Sama sudah kan? So, bila sama, kita boleh proceed. 3 tolak 2 per 4y. 3 tolak 2, 1 per 4y. Habis. Gitu je. Syarat dia, yang penting kamu kasih sama yang di bawah tu je. Okey? Kemudian baru boleh proceed. Seterusnya, soalan B. 4 per RS tolak 2R per S. Yang ini RS, yang ini S. Macam mana tu supaya diorang sama? Siapa yang tahu? Ini RS. Kan? Yang ini S. Apa yang dia tiada? R. So, kita darab saja dengan R. Bila S darab R, dia akan dapat SR ataupun RS. Sama juga tu. Boleh faham? Lepas tu, macam yang cikgu cakap tadi, bila di bawah darab R, atas pun mesti darab dengan R. Mesti mau sama. Okay? Okay, so try darab 4 per RS. 2R darab R. 2R darab R dapat 2R square. Kan? S darab R dapat SR. Cikgu, bolehkah saya tulis SR? Boleh, sama saja. SR dengan RS sama. Okey, tapi lagi bagus kalau kita kasih buat RS jugalah. Okey. So, bila di bawah dia ni sudah sama, so boleh proceed. Boleh proceed. Terus buat 4 tolak 2R square per RS. Habis. Cikgu, bolehkah saya potong R dengan R? Yang ini. Yang ini cikgu, R dengan R. Boleh potong? Tidak. Kenapa? Sebab R ini dia milik bersama. Diorang ni kira family. Tidak bolehlah potong dia saja. Faham? Kalau mau potong, 4 ni pun mesti ada R. Barulah boleh potong. Kalau yang 4 ni tidak R, tidak boleh potong. Boleh faham cikgu? Nanti cikgu tunjuk macam mana yang boleh potong, macam mana yang tidak boleh potong. Okey? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey. Sama juga yang ini di bawah dia tidak sama. Nampak? Ini 3, yang ini 2. So, cari jalan macam mana supaya sama. Cikgu buat sini ya. Okey. Bukankah 3 darab 2, 2 darab 3? Bukankah boleh sama? 3 darab 2, 6. 2 darab 3 pun 6. Tapi dengan syarat, bila di bawah darab 2, atas pun darab 2. Bawah darab 3, atas darab 3. So, mari kita buat di sini. 5x darab 2. Ini yang ini. 5x darab 2, 10x. Pandai. Kamu guna kalkulator juga. Jangan lah. 3 darab 2, 6. Okey. 3x darab 3, 9x. Okey. Seterusnya, 2 darab 3, 6. Okey, sekarang di sini kamu nampak sudah di bawah dia sudah sama. So, bila sudah sama, kita boleh proceed. 10x tolak 9x per dengan 6. 10x tolak 9x, kita akan dapat 1x. Tapi perlukah cikgu tulis 1 itu? Tidak perlu. So, jawapan kamu ialah x per 6. Habis. Senang kan? Sama juga dengan yang ini, yang B ni. Yang ini 3. Yang ini 2C. Alamak, ada lagi. Ini ada C, ini tidak C. Sudahlah nombor dia lain. Kan? Jangan panik. Cara dia macam tadi juga. 3, kamu darab dengan 2. 2, kamu darab dengan 3. Tapi 3 darab 2 di sini 6. Yang ini 2C darab 3 dapat 6C. So, dia ni kurang apa kelas? Kurang apa lagi? C. Pandai. So, tambah saja. Tambah saja di sini C. Faham? Lepas tu, teruskan. Bila di bawah darab C, atas pun mesti darab
bila di bawah darab 2C, di atas pun darab 2C. Okey, bila di bawah darab 3, atas pun mesti darab 3. Masih dengan cikgu. Okey, sekarang kita try darab. 2A darab 2C kelas. Berapa? 2 darab 2, 4. A darab C, A, C. Okey, 3 darab 2C dapat 6C. B darab 3 dapat 3B. 2C darab 3 dapat 6C. Okey, sekarang bila sudah kamu darab-darab, kamu tengok di bawah dia sama sudah kan? So, kalau sudah sama, mau buat apa? Kita proceed. 4 AC tambah 3B per dengan 6C. Okey. Sekarang cikgu tanya. 4AC dengan 3B, kita boleh tambah. 4 tambah 3, 7. Boleh? 7ACB. Boleh? Tidak. Kenapa? Diorang tidak sama spesies. Okey, yang ini AC, yang ini B. So, kamu tidak boleh tambah lah. Dia tidak sama spesies kan? So, jawapan sampai sini sahaja. Jangan paksa dia. Okey. Cikgu, bolehkah saya potong C yang ini dengan C yang atas? Jawapan dia pun tidak boleh. Kenapa? Sebab C ini milik bersama bah. Diorang ni sama-sama punya. So, kamu tidak bolehlah potong C begitu sahaja. Kan? Marah nanti yang ini. Okey? Boleh faham? Kalau mau potong C boleh. Cuma di sini dengan syarat pun ada C. Okey kelas? Boleh. Kalau kurang faham, boleh pause. Ulang balik. Okey? Seterusnya. Okey. Tengok contoh 19. Kalau soalan PT3 selalu yang beginilah. Yang ada panjang sikit jalan dia, markah dia pun ada banyak lagi sikit. Okey, kita tengok satu-satu. Soalan dia pun sama, masih permudah. Okey, kalau kamu jumpa soalan begini, dia punya clue, cikgu bagi tahu memang boleh potong. Tapi jangan suka-suka potong, dia ada jalan dia. Okey, tengok sini. Yang A square tolak 1 per 2AB darab. Darab bukan tambahkan di sini. Tadi tambah tolakan, sekarang darab. Okey, A square tolak 1 per 2AB darab B square per 1 tambah A. Okey, kalau tengok sini, ada yang kamu nampak macam boleh dipotong. Ada cikgu yang ini. A sama yang A ini boleh potong. Bolehkah? Cikgu tanya. Tidak. Kenapa? Sebab macam tadi cikgu bilang, A ini milik bersama. Dia punya. Ni, satu family. Yang ini pun dia ada family dia sendiri. Kamu tidak bolehlah potong bini dia sama laki dia. Gitu bah istilah dia. Faham? Okey, kecuali kalau macam yang ini. Dia macam dia macam mau cakap macam mana? Dia belum kahwin gitu. Dia yang ini B square, yang ini 2AB. So bolehkah B dengan ni boleh potong? Boleh. Tengok sebab dia bukan yang macam ni bah kelas. Ni. Ini dengan ini. Ini cikgu suka cakap dia sudah berumah tangga, sudah kahwin. Dia ada pasangan dia. Yang ini dia sendiri. So boleh potong. Tengok sini B di sini ada 2. B di sini ada 1. So, yang ini cikgu potong habis. Yang ini tinggal 1. Masih dengan cikgu? Okey, kita salin balik. Sebelum kita salin balik, cikgu mau tanyalah, adakah yang kamu ingat apa-apa pasal yang ini? Yang cikgu circle ni? Bukankah ini kita boleh faktorkan dengan pemfaktoran yang kedua? Ingat lagi? Apa cikgu bilang yang pemfaktoran kedua? Macam orang pakai spek. Ada 2, kemudian di sini tolak, kemudian di sini square. Dua-dua mesti square, betul? Yang ini,
tengok sini. Tolak, lepas tu square. Tapi di sini lagi tiada square. Tapi satu ni kita boleh tukar kepada, bukankah kita boleh tukar kepada A square tolak 1 square kelas? Setuju? Yang lain salin balik kah? Yang di bawah ni tinggal 2A. Yang ini tinggal B. Yang lain salin balik. Okey, berbalik kepada ini. Bukankah kita boleh tulis sebagai A tolak 1. A tambah 1. Bukan? Kan? Okey. So, buat dulu. Kenapa cikgu buat ini? Nanti kamu tahu. So, cikgu tukar A square tolak 1 square ini kepada A tolak 1, A tambah 1. Masih dengan cikgu kah? Kan? Kenapa cikgu tukar? Sebab supaya cikgu boleh potong. Tengok ni ya. 1 tambah A. Kan? Ini family yang ini. Bukankah sama dengan A tambah 1? Family yang ini. Bila family sama, so kita boleh potong. Potong. So tinggal apa aja kelas? So jawapan dia tinggal apa aja? A tolak 1 per 2A. Darab B per, ada benda kah di bawah? Tidak ada kan? Kan? Tidak kan? So, cikgu padam dulu ni ah. Okey. So, yang B ni kita boleh buat macam ni. B, A tolak 1 per 2A. Habis. Masih faham? Kamu boleh faham? Macam tu. Okey. Dia punya clue memang ada yang boleh kamu potong. Tapi dengan syarat jangan potong suka hati. Dia ada jalan dia. Boleh? So, kita tengok contoh B pula. Kita tengok lagi ya. Okey. So, tengok soalan dulu. H tambah K dalam kurungan kuasa 2 per 2K tolak H darab 6K tolak 3H per H square tolak K square. Kalau kita tengok sini semua sudah ada laki bini. Semua orang ni laki bini. Begini bah yang cikgu bilang laki bini. Yang kamu tidak boleh potong suka hati kamu. Boleh potong, tapi ada jalan dia. Okey ya, H tambah K kuasa 2 ini, erti dia apa kelas? Erti dia H tambah K. H tambah K. Setuju? Kan? H tambah K dia bilang kuasa 2. Maksud dia H tambah K ni 2 kali lah. Okey, boleh? Sebenarnya soalan yang begini kan kelas, dia kamu kena apply pemfaktoran yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat yang kita belajar last week. Di sinilah kamu apply untuk main potong-potong. Okey, sekarang tengok yang di bawah ni. 2K tolak H. Ada apa-apa yang boleh dibuat? Bolehkah kita buat pemfaktoran yang pertama? Ingatkah pemfaktoran yang pertama? Tengok nombor. Ini 2, ini 1. Bolehkah keluarkan nombor? Tidak. Tidak kan? Okey, so tengok pula huruf. Yang ini K, yang ini H. Tidak sama kan? So, tidak boleh juga buat. Jangan paksa dia. Jangan paksa dia. Kalau tidak boleh, jangan paksa. So, 2K, tulis balik. 2K tolak H. Darab. Okey. Apa cikgu bilang? Clue dia memang boleh potong. Memang ada jalan mau potong. Tengok yang ini. 6K tolak 3H. Sekarang tengok nombor dulu. Adakah sifir yang boleh kita keluarkan kelas? Yang ini 6. Yang ini 3. Yes, pandai. Sifir 3. Okey lah, cikgu buat di sini lah supaya kamu nampak. 6K tolak 3H. Try buat pemfaktoran yang pertama. Ini 6, ini 3. So, sifir apa yang kita boleh keluarkan? Sifir 3. Kan? Lepas tu, 6 bahagi 3 dapat 2. K tulis balik. Masih dengan cikgu. 3 bahagi 3 dapat 1. H tulis balik. Tapi 1 tu perlu tulis. Pandai. Tidak perlu kan? Okey. So, lepas itu tengok lagi.
huruf dia. Ada yang kamu boleh keluarkan nggak? Ada yang sama? Yang ini K, yang ini H. Tidak boleh kan? So, sampai situ je lah. So, jawapan dia ialah di sini kita boleh tulis 3, 2K tolak H. Masih dengan cikgu. Nah, sampai sini kamu tengok. Kamu perasankah 2K tolak H yang ini sama dengan 2K tolak H di sini. So, nanti kita boleh potong. Family yang ini dengan family yang ini sama kan? So, boleh potong. Bila family dengan family sama, boleh potong. Okey, yang di bawah ni lagi. H square tolak K square. Bukankah ini pemfaktoran yang kedua? Kan, bila pemfaktoran yang kedua, kita boleh buat macam mana kelas? H tolak K. H tambah K. Okey, sekarang part yang paling seronok. Cikgu suka ni sebab main potong-potong. Cuba tengok ni. H tambah K, H tambah K. Apa cikgu ulang ya balik Dia punya clue memang boleh potong. Cuba kamu tengok. Ni, H tambah K, H tambah K. Yang ini H tolak K, H tambah K. Ada yang kita boleh potong? Ada. Yang ini. H tolak K, kita potong dengan H tolak K. Cikgu, yang ini bah cikgu. Yang ini. H tolak K. Bolehkah potong dengan H tambah K? Cikgu tanya balik. Samakah? Samakah? Tidak kan? So, kalau tidak sama, jangan paksa. Biar saja dia dulu. Okey. Seterusnya tengok yang ini. 2K tolak H. Dengan yang ini 2K tolak H. Sama kan? Family tu. So, boleh potong. 2K tolak H. 2K tolak H. Okey, sekarang yang di atas apa saja yang tinggal kelas? Di mana cikgu mau buat ni? Penuh sudah. Sekejap okey. Di atas apa saja yang ada? H tambah K dengan 3. Betul? So, tulis sajalah. 3 dalam kurungan H tambah K. Di bawah apa saja yang tinggal? Di bawah yang tinggal cuma H tolak K. H tolak K. Siap. Senang kah susah? Senang kan? Seronok ni buat. Okey. Kita try lagi ya yang ini. C. Okey, bagus kak. Kamu pause cikgu punya video, terus try dulu buat C itu sendiri. Try dulu. Pause dulu, buat sendiri. Okey. Okey, mari kita semak. Kita semak jawapan yang C. Kita tengok sini soalan dia 5A per A tambah 2B bahagi. Okey, yang ini bahagi lagi pula. 2AB per 3A tambah 6B. Ini pecahan kan kelas? Kalau pecahan bahagi, kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Cikgu salin di sini ya. So, 5A per A tambah 2B. Oleh sebab dia pecahan dan kemudian bahagi, kamu kena tukar pergi darab dengan syarat yang atas naik, yang bawah naik atas, yang bawah naik atas, yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Okey, masih dengan cikgu. Apa cikgu bilang? Dia punya clue mesti boleh potong, tapi dengan syarat ada jalan dia. Okey, mesti proper punya jalan. Jangan suka hati main potong. Okey. Okey, tengok sini. Ini satu family. Ini laki bini. Yang ini pun laki bini. Istilah dia supaya kamu senang ingat. Bukannya betul-betul dia laki bini. Supaya kamu senang faham. Cikgu suka cakap begitu. Yang ini laki bini. Yang ini pun laki bini. Yang ini single. Kiranya dia belum kahwin lah. Dia single. So, bila single kita boleh potong. Potong suka hati kita. Yang ini A, yang ini A. So, boleh potong terus. Okey. Tengok Ini A boleh potong dengan A yang ini. Okey. Sekarang cikgu tanya. B yang ini, B ni, B bolehkah potong sama yang di atas? B yang ini potong sama yang atas. Pandai. Tidak boleh potong sebab yang atas ni
Dia ada family sendiri. So, tidak boleh potong suka hati. Okay. Try buat Okay. So, tinggal apa je di atas? 5 per A tambah 2B. Cek dulu. A tambah 2B ni, bolehkah kita faktorkan? Okey, tengok nombor dulu. Ini 2, ini tiada nombor. So, tidak boleh keluarkan nombor. Tengok pula huruf. Yang ini A, yang ini B. Tak sama. So, biarkan saja dia. Cikgu bilang apa? Kalau tak boleh, jangan paksa dia. Okey, yang ini. Ini. Cuba tengok. 3, 6. Adakah sifir yang boleh kita keluarkan? Cikgu tulis sinilah supaya nampak 3A tambah 6B. Adakah sifir yang boleh kita keluarkan kelas? Pandai, sifir 3. So, ini 3 bahagi 3, 1A. Perlu tulis 1? Pandai, tidak perlu. Kemudian kelas 6 bahagi 3 dapat 2. Okey, apa lagi yang kita boleh keluarkan? Cuba kamu tengok sini. Huruf pula. A, B. Ada yang boleh keluarkan? Masing-masing lain kan? Berbeza kan? So, sampai situ sahaja. So, di sini dia jadi 3A tambah 2B. Masih dengan cikgu, salin sini balik. 3A tambah 2B. Kan? Okey, so yang ini tinggal apa je? Tinggal 2B. Tulis. Okey. Nah, nampak sudah kan ada yang boleh potong. Ada family yang sama yang kita boleh potong. Ada. A tambah 2B. A tambah 2B. So, apa saja yang tinggal kelas di atas? 5 darab 3 dapat 15. Di bawah tinggal apa saja? 2B. Habis. Okey? Boleh faham? Setakat ni senang? Senang. Kan? Seronok. Kalau kamu faham betul, seronok buat ni soalan begini. Okey? Okey, kita tengok contoh D pula. A square tolak B per 10A tolak 5B bahagi A tolak B kuasa 2 per 8A tolak 4B. Okey, first sekali kita perlu buat ialah ini pecahan kan? Kemudian bahagi kan? So, mesti tukar pergi apa? Darab. Okey, A square tolak B 10A tolak 5B darab dengan syarat yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Nak muat je apa? Okey. Masih dengan cikgu. Okey. Kalau kita nak buat apa-apa, sekarang ni lah, bolehkah main potong? Semua, kalau kita tengok sini, laki bini. Laki bini, laki bini, laki bini. Semua laki bini. So, tidak boleh main potong suka hati. Boleh potong, tapi ada jalan dia. Okey, tengok yang pertama sekali. A square tolak B. Sikit lagi dia macam boleh untuk yang pemfaktoran yang kedua kan. Cuma di sini B kelas. B. Macam mana pula kita mau jadikan B itu kuasa 2? Kalau B ni kita kasih jadi kuasa 2. Contoh. B ni kuasa 2. Kita letak kuasa 2 begitu. Bukankah B kuasa 2 itu ialah B darab B? B darab B? B kuasa 2 kan? Tapi di sini cuma B. So, tidak boleh. Okey. Macam yang cikgu cakap tadi. Bila tidak boleh, jangan paksa. Jangan paksa dia. Saya mau juga. Tak boleh begitu. Salahlah. Okey. Bila tidak boleh, salin sejadah dulu. Okey, salin sejadah dulu. Yang bawah ni, cuba tengok 10A tolak 5B. Bolehkah kita guna pemfaktoran yang pertama kelas? Kita try. 10A tolak 5B. Cuba tengok. Nombor. Yang ini 10, yang ini 5. Bolehkah kita keluarkan
Adakah sifir yang sama? Ada, sifir 5. Pandai. 10 bahagi 5, 2. Tu salin sejabalik. 5 bahagi 5, 1. B salin sejabalik. Perlukah ada 1 itu? Tidak. Okey, lepas itu tengok pula huruf. Adakah huruf yang boleh kita keluarkan? Yang ini A, yang ini B. Tidak bolehlah kan sebab berbeza. So, yang di bawah ini kita boleh tulis sebagai 5 dalam kurungan 2A tolak B. Masih dengan cikgu kelas? Yang ini cikgu padam dulu. Seterusnya. Okey, kita tengok pula yang ini. 8A tolak 4B. Bolehkah kita buat pemfaktoran yang pertama? Okey, tengok sini. Try. 8 dengan 4. Ada sifir yang sama? Ada, sifir 4. 8 bahagi 4, 2. A salin balik. 4 bahagi 4, 1. B salin balik. Sama juga macam tadi, 1 tu tidak perlu tulis. So, kita boleh buat apa kelas di sini? Kejap. 4 dalam kurungan 2A tolak B. Setuju? Teruskan. Okey, yang ini kelas. A tolak B kuasa 2. Bukankah kita boleh buat A tolak B, A tolak B? Sebab maksudnya itulah A tolak B kuasa 2. Maksudnya A tolak B ni ada 2 kali. A tolak B, A tolak B. Okey, cikgu padam dulu ni ya supaya tak semak. Okey. Okey. So, ini part yang seronok. Part kita potong-potong. Yang ini A tolak 2, A kuasa 2 tolak B dengan yang A. Ya, alah. Kejap. Sorry. Okey, kelas A square tolak B dengan A tolak B mana boleh kita mana boleh kita potong kan sebab tidak sama. Sebab yang ini A dia ada square, yang ini A kita tidak square. So, jangan potong, jangan paksa dia. Yang boleh potong cumalah yang mana kelas? 2A tolak B dengan 2A tolak B. Betul? So, kita potong. Oh, yang case yang ini tak banyak yang boleh kita potong. Okey, so apa yang tinggal? Kita tulis balik. Yang di atas, apa saja yang ada kelas? 4 darab A square tolak B. Okey, tulis saja begini. Per di bawah ada 5 A tolak B, A tolak B. Habis. Ataupun kamu boleh buat macam ni. 5 A tolak B kuasa 2. Gitu. Boleh? Habis. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Ada lagi. Okey, yang ini. Clue dia memang macam tadi juga. Memang boleh potong. Cuba tengok ni. 12M tolak 18N square per 4N square tolak 16N darab N per M. Okey. Kat sini Okey. Tengok sini okey, yang pertama ni bolehkah kita try guna pemfaktoran yang pertama? Okey, tengok sini contoh. 12M tolak 18M square. Tengok nombor. Ada 12, ada 18. Sifir apa yang boleh samakan diorang? Sifir apa? Pandai, sifir 6. Okey, 12 bagi 6. 2. M, kita tulis balik. 18 bahagi 6. 3. M square, tulis balik. Kemudian kita tengok pula huruf.
Sama kan? Ada yang sama kan? Huruf M. Okey, kita bahagi lagi. Keluarkan M tu. Okey. 2 tulis balik. Kena ambil. Okey, 2 tulis balik. Kena ambil M dia. Habislah M dia. Okey. Tolak dengan 3 tulis balik. M di sini ada 2. Kena ambil 1. Tinggal 1 M. Masih dengan cikgu. So, kita boleh buat jawapan dia sebagai 6M. 2 tolak 3M. Masih ingat bahkan? Ini 6M. 2 tolak 3M ni dari sini. 2 tolak 3M. Boleh. So, 12M tolak 18M square. Kita boleh faktorkan menjadi 6M dalam kurungan 2 tolak 3M. Per dengan. Okey, kita try buat ini kepada apa nama dia ni? Pemfaktoran yang pertama. Try ya. 4N square tolak 16N. Kan? Okey, bagi. Okey. 4 dengan 16. Sifir apa yang boleh keluarkan di orang kelas? Sifir 4. Andai. Sorry. Awal. Okey. So, 4 bahagi 4. 1. N square tulis balik. 16 bahagi 4. 4. N tulis balik. Cumanya 1 ini tidak perlu ada. So, kita padam. Masih dengan cikgu? Okey, yang ini tengok huruf lagi. Ini N square, yang ini N. So, boleh kita keluarkan N kan? Sebab sama huruf kan? So, N. Okey. Yang ini N dia ada 2. Kena ambil 1. Tinggallah 1N. Yang ini 4N. Kena ambil N dia. Tinggallah 4. So, dari sini, dari yang ini, kita boleh tulis 4N dalam kurungan N tolak 4. Ni, 4. 4N ni dari sini. N tolak 4 ni dari sini. Masih dengan cikgu kelas? Okey. So, kita teruskan lagi. Salin balik N per M. Okey. So, yang boleh potong cuma yang single-single sajalah kalau begitu. Ini M. Ini M. Ini pun single. Dia punya pengawal di luar. Ingatkah lagi? Kita belajar hari itu. So, M dengan M boleh potong. Kita potong MM. Okey. N. N bukan N yang di dalam ni ya. Sebab N yang di dalam ni, dia laki bini. Tidak boleh potong. So, potong dengan yang di luar ni boleh. Sebab dia masih single. So, N dengan N. N dengan N. Habis. So, apa lagi boleh potong? Ada lagi. Cuba kamu cari. Apa lagi yang boleh potong? Cikgu, saya tahu cikgu yang mana? Nina, 2 sama 4. Cikgu tanya balik. Bolehkah? Tidak. Kenapa? Sebab ini laki bini lain. Ini pun laki bini juga. Tidak boleh potong. Yang boleh potong ialah yang ini. 6 sama 4. Sama-sama single kan? Lepas tu sifir 2. Boleh guna sifir 2. 2 darab berapa dapat 4? 2. 2 darab berapa dapat 6? 3. Okey, so sampai sini sejak. Maksudnya tidak boleh lagi potong kan? Apa yang tinggal di atas kelas? 3 dalam kurungan 2 tolak 3M. Yang di bawah apa yang tinggal? 2 dalam kurungan N tolak 4. Okey? Habis. Senang kan? Itulah. Maths best. Kan? Tengok sini ya. Seterusnya. Coba kita tengok soalan yang ini. A tolak B per 3A tambah B bahagi. Yang ini bahagi. Masih ingat tadi? Kalau bahagi kita mesti tukar pergi darab. So, dia pecahan kan? Okey, bahagi. Jep. A tolak B dalam kurungan square per 6A tambah 2B.
Dia punya clue memang boleh potong, tapi ada dia punya syarat-syarat, tidak boleh potong suka hati. Contoh yang ini, A tolak B. Yang ini A tolak B ni kita salin baliklah. Mau buat pemfaktoran yang pertama memang tak dapat. Dia ni tiada nombor, yang dia ni pun tiada nombor. Lepas tu kalau mau tengok huruf, yang A dengan B lain huruf dia. So, jangan paksa. Tulis saja balik. Okey. A tolak B. Okey, yang di bawah ini 3A tambah B. Okey, kalau kita mau buat pemfaktoran yang pertama, mau tengok nombor dulu. 3, di sini 3. Di sini tiada nombor. Adalah 1. So, tidak boleh keluarkan nombor lah kan kelas. Kemudian mau tengok huruf. Yang ini A, yang ini B. Tidak sama juga. So, macam tadi juga. Jangan paksa. Tulis balik. Okey, yang ini bahagi. Kita kena tukar pergi darab. Tapi ada syarat. Yang atas turun bawah, yang bawah naik atas. Masih dengan cikgu kah? Okey. Yang ini kelas, A tolak B dalam kurungan kuasa 2, kita buat sebagai A tolak B, A tolak B. Kan? Maksudnya kuasa 2 tu 2 kali lah kan? Okey, so jangan dulu kita main potong. Sebab apa? Sebab kamu belum tengok yang di sini. Cuba tengok, bolehkah dia ni kita faktorkan guna pemfaktoran yang pertama? Tengok ah. Cikgu buat sini supaya kamu nampak. 6A tambah 2B. Cuba tengok, 6 dan 2. Adakah boleh keluarkan sifir? Sifir apa yang boleh samakan dia orang? Yes, sifir 2. 6 bahagi 2, 3. A tulis balik. 2 bahagi 2, 1. B tulis balik. 1 tidak perlu ada di situ. Betulkah tidak? Okey, kita padam. Okey, sekarang tengok pula huruf. Adakah huruf yang boleh kita keluarkan? Adakah huruf yang sama? Tidak ada. So, sampai situ saja. Kita boleh buat 2 dalam kurungan 3A tambah B. So, kelas yang ini 6A tambah 2B ni kita boleh tukar kepada 2 dalam kurungan 3 tambah B. Bolehkah cikgu padam yang ni? Nak muat sudah. Okey. So, cikgu tulis balik. A tolak B. Cikgu salin balik lah. 3A tambah B darab. Yang ini tadi kita tukar pergi sini kan tadi. So, cikgu salin lah. 2, 3A tambah B per A tolak B, A tolak B. Masih dengan cikgu. Yang ini cikgu padam. Okey. Okey, sampailah kita kepada part yang paling seronok. Part potong-potong. Ada yang kita boleh potong kelas. Okey, yang ini. Family A tolak B dengan yang family A tolak B sama kan? So, kita boleh potong. Potong saja dia. Okey, apa lagi yang boleh potong? Pandai. Ni nah ni. 3A tambah B, 3A tambah B. Sama kan? So, kita potong. Okey. So, ada lagi yang boleh potong? Tidak, sudah. So, kita boleh buat apa yang tinggal di atas kelas? Apa yang tinggal? 2 per dengan apa yang ada di bawah? A tolak B. Habis. Okey. So, masih faham sampai sini? Alhamdulillah kalau yang faham. Alhamdulillah. Siapa yang belum faham, kamu boleh ulang balik ataupun kamu boleh WhatsApp cikgu personal. Okey. So, untuk bab 2, sampai sini saja dulu kita habis bab 2. So, lepas ni cikgu akan bagi latihan. Kamu tolong jawab boleh? So, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.